Welcome back to Niagawani. At 14%, Malaysia's 2024 medical cost increase is outpacing the Asia coverage of 11.4% according to the Mercer Marsh Benefits Health Trends Report 2024. And this is approximately 4.5 times the forecasted inflation rate. And the lifestyle-related risk factors associated with the non-communicable diseases, or NCDs, which affect almost 98% of Malaysian adults and is one of the main factors behind this rise. And this upward trend may have a major impact on businesses in Malaysia that have subscribed to some form of employer-sponsored health benefits program, and especially businesses that are self-insured. And rising healthcare costs is an increasing burden for employers in Malaysia, and they could be putting their employers at risk should they have inadequate insurance coverage. However, this also creates an opportunity for savvy employers to differentiate themselves by offering future-proofed comprehensive care and solutions for their workforce, promoting well-being, enhancing productivity. Tapi sebelum tu kita akan kongsikan beberapa data tentang trend ataupun report kesihatan 2024. Izinkan saya berbahasa Melayu sementara ini. Baik, ini adalah trend kesihatan 2024 yang disediakan oleh Mercer Marsh Benefits. Kalau kita dapat lihat secara keseluruhannya ada 4 trend yang dikongsikan, tapi trend yang pertama ialah peningkatan kos sistem kesihatan. Kalau kita dapat lihat di sini untuk tahun 2024 secara globalnya ataupun secara puratanya, secara keseluruhannya, peningkatan kos itu ialah sebanyak 11.7%. Dan peningkatan kos ni kita dapat melihat dari segi peningkatan signifikan daripada 3 tahun ke belakang, daripada tahun 2021, 2022, 2023. Ini adalah kerana antaranya dari faktor inflasi dan juga dari faktor pandemik COVID-19, dan itu adalah untuk global. Dan di mana untuk Asia pula ialah dari segi pada tahun 2024 kita dapat lihat lebih kurang dengan global, iaitu peningkatan sebanyak 11.4%. Kalau kita bandingkan juga dalam jangka masa 3 tahun, peningkatan yang agak ketara lebih 2 digit iaitu 10.7, 12.5 dan juga 2024 ialah 11.4%. Dan begitu juga apa yang berlaku untuk di benua-benua lain, iaitu seperti di Timur Tengah dan Afrika, peningkatan yang juga signifikan, dan juga di Amerika Latin dan Caribbean peningkatan 2 angka. Tapi berbeza pula untuk di benua Pasifik dan juga benua Kanada menunjukkan peningkatan 1 digit sahaja, di mana sistem kesihatan mereka tidak menunjukkan peningkatan kos yang begitu ketara. Jadi itu untuk trend pertama, trend peningkatan kos. Jadi untuk itu kita akan lihat bagaimana transformasi sistem kesihatan di peringkat awam, dan ini adalah persepsi orang awam tentang transformasi kesihatan di peringkat awam terutamanya. Dan kita bahagi untuk 2 kategori ataupun 2 orang kata kriteria. Pertama ialah kualiti dan juga akses. Kalau secara keseluruhannya anda dapat lihat dari peringkat global, aksesnya menjadi lebih teruk dengan penurunan sebanyak 48%. Kalau kita bandingkan dengan kualitinya, tidak menunjukkan banyak perbezaan antara lebih baik dan juga lebih teruk. Itu di peringkat global. Kalau di peringkat Asia, kita dapat lihat peningkatan kualiti sistem kesihatan itu meningkat 48%. Banyak juga bezanya dengan peratusan untuk lebih teruk, dan aksesnya tidak menunjukkan banyak perbezaan juga, tapi itu adalah untuk global dan Asia. Tapi Eropah, kalau kita lihat kualiti sistem kesihatan menurun ataupun merosot dengan 48%. Responden menunjukkan mereka tidak berpuas hati dengan sistem kesihatan, kualiti sistem kesihatan di sana. Dan juga di Amerika Latin kita dapat lihat kemerosotan ataupun penyusutan dari segi akses kesihatan itu sendiri. Bermakna orang yang sakit sukar untuk mendapatkan rawatan ataupun akses kesihatan di Amerika Latin dan juga Caribbean, manakala di Timur Tengah dan juga Afrika tidak menunjukkan banyak ataupun angka yang signifikan dari segi kualiti dan juga akses. Tapi itu di peringkat awam ataupun sektor kesihatan awam. Manakala di peringkat sektor kesihatan swasta, ini adalah jawapan responden. Kalau kita dapat lihat secara purata ataupun majoritinya bersetuju dengan peningkatan kualiti di setiap benua secara global, secara Asia, di peringkat Eropah, Amerika Latin, Caribbean dan juga di Timur Tengah dan Afrika. Rata-rata bersetuju bahawa kualiti sistem kesihatan
sektor awam menunjukkan peningkatan yang signifikan ataupun kualiti kesihatan itu bertambah baik, di mana walaupun di peringkat akses kesihatan itu menunjukkan peningkatan juga walaupun tidak sebanyak kualiti kesihatan, tapi akses itu sendiri di Asia dan juga Amerika Latin Caribbean menunjukkan akses untuk mendapatkan rawatan itu lebih besar ataupun lebih mudah, dan itu adalah di peringkat ataupun transformasi sistem kesihatan untuk sektor swasta. Itu adalah trend yang kedua. Trend ketiga ialah penstrukturan semula pelan insurans. Jadi kalau kita dapat lihat peningkatan kos dan juga kualiti dan akses sistem kesihatan itu sendiri, jadi pemegang ataupun penanggung insurans memainkan peranan di sini. Kalau kita dapat bandingkan di peringkat global pada tahun lalu 2023 dan juga 2024, antara langkah untuk kita tanggung peningkatan kos itu dan juga kualiti dan akses sistem kesihatan, 32% pada tahun lalu penanggung insurans itu bersetuju untuk mengurangkan pelindungan pelan untuk mengurangkan kos, dan bakinya 68% bersetuju untuk membuat penambahbaikan pelan insurans itu sendiri. Itu untuk tahun 2023. Tapi lain pula untuk tahun 2024, sebanyak 43% penanggung insurans memilih untuk mengurangkan pelindungan pelan untuk mengurangkan kos, manakala bakinya pula 57% memilih ataupun bersetuju untuk membuat penambahbaikan rancangan untuk membantu menangani tarikan, pengekalan dan juga penglibatan itu sendiri dalam sistem kesihatan ataupun sektor kesihatan. Itu adalah trend ketiga iaitu penstrukturan semula pelan insurans. Jadi pelan seterusnya dalam trend yang sama juga, tapi kita nak tengok bagaimana dari segi ciri pembenungan kos itu. Jadi dalam warna biru ini 57% dan juga 68%, kita nak lihat apakah ciri-cirinya. Inilah ciri-cirinya. Dua yang teratas menunjukkan peratusan yang sama iaitu 59%, dan cirinya ialah pertama dari segi literasi ataupun pendidikan untuk menjadikan ahli pelan insurans itu menjaga kesihatan dengan lebih baik supaya kita dapat kurangkan kos untuk mendapatkan rawatan di situ. Jadi yang kedua ialah mengemudi ahli menjauhi rawatan teknologi atau farmaseutikal yang tidak terbukti atau tidak perlu. Jadi pertama tadi kita dah memberi pendidikan untuk menjaga kesihatan, untuk mendapat kesihatan yang lebih baik, tapi yang kedua ialah untuk bagaimana mereka menjauhi rawatan yang memerlukan kos yang tinggi. Itu antara dua yang teratas dengan 59% dari segi ciri pembenungan kos untuk insurans. Dari trend seterusnya adalah trend keempat, jurang kesihatan. Terdapat dua jurang iaitu jurang kesihatan mental dan yang kedua ialah jurang kesihatan untuk kesihatan wanita. Tapi pada ketika ini kita nak fokus kepada jurang kesihatan mental terlebih dahulu. Jadi pertama kita lihat peratusan yang menawarkan perlindungan untuk psikologi dan juga sensi kaunseling psikiatri. Kalau kita dapat lihat dari peringkat global melebihi separuh dengan 59%, manakala peratusan yang menawarkan kaunseling tetapi hanya menawarkan 10 sesi kaunseling ialah sebanyak 52%. Kita kira okeylah kalau lebih separuh ni. Tapi kalau kita nak lihat dari segi peringkat benua Asia pula, peratusan yang menawarkan perlindungan untuk psikologi ialah 54% dan peratusan yang menawarkan 10 sesi atau kurang ialah 67%. Tapi lain pula berbeza kalau kita dapat lihat hanya 6% untuk peratusan yang menawarkan kaunseling dengan 10 sesi atau kurang di peringkat Amerika Latin dan juga Caribbean. Baik, itu untuk jurang kesihatan mental. Kalau kita nak tengok untuk jurang kesihatan wanita, kita rangkumkan di peringkat global, penanggung insurans mengatakan bahawa banyak manfaat kesihatan produktiviti ataupun reproduktif wanita tidak tersedia, dan ini amat membimbangkan di mana kalau kita dapat lihat di peringkat global 67% tidak menyediakan rawatan dari segi pembekuan telur atau sperma, dan kita juga dapat lihat 59% tidak menyediakan peralatan dan juga sokongan laktasi dari segi latihan, pam, penyimpanan dan juga kebersihan, manakala dari segi perancangan keluarga hanya 55%, akses perlindungan kontraseptif 53% dan juga kesuburan untuk dari segi contoh perlindungan untuk IVF hanyalah 46%. Jadi untuk kita menyaksikan ataupun untuk kita menyediakan perlindungan yang menyeluruh untuk wanita, pertimbangkan spektrum penjagaan penuh dengan merangkumi kemurungan selepas bersalin, kita ada juga penyakit tidak berjangkit dan juga kesihatan seksual reproduktif dan juga keganasan terhadap wanita. Baik, itu antara yang saya dapat kongsikan untuk trend kesihatan 2024